Dan ada beberapa sunnah ini, ialah nama bukunya pun sunnah yang dilupakan. Memang banyak sunnah-sunnah Nabi dalam bermusafir yang saya ingat dah tak diamalkan lagi oleh umatnya. Kecuali beberapa sajalah. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, rakan-rakan dari Pusat Kutuban Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para pecinta ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam program Minda Imam Besar musim yang ketiga. Dan untuk musim ini kita, seperti yang dimaklumi bersama, kita menggunakan sebuah buku 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan, setebal 322 halaman. Dan buku ini asalnya adalah bahasa Arab, Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunan Shibhil Mansiyah, karya Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, seorang pensyarah ataupun Profesor Madya di Jabatan Akidah di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah-sunnah dalam kategori yang berbeza. Ada bab bersuci, bab junub, siwak, azan, solat dan bagai-bagai. Dan kita kali terakhir bergabung adalah pada 20 April yang lalu sebelum raya. Dan kita berlibur sebulan lebih kerana memberi laluan kepada kerja-kerja akhir di masjid ini yang kalau siang terpaksa tutup untuk nak beri laluan pada kuliah duha akan mengganggu sedikit kerja-kerja yang mereka sedang lakukan. Jadi ini memasuki bulan Jun ni kita selesa sikitlah. Dalam pertemuan kita yang akhir hari itu, kita bincang tentang solat 2 rakaat apabila pulang daripada solat hari raya, muka surat 120. Hari ini kita akan masuk satu bab yang baru bagi yang ada kitab. Kita akan masuk bab baru, bab ke-7, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan musafir. Pelbagai sunnah yang berkaitan dengan musafir. Ada 4 topik dalam bab 7 ini. Dan ada beberapa sunnah ini, ialah nama bukunya pun sunnah yang dilupakan. Memang banyak sunnah-sunnah Nabi dalam bermusafir yang saya ingat dah tak diamalkan lagi oleh umatnya. Kecuali beberapa sajalah. Mari kita lihat hadisnya. Iaitu pertama kita nak bincangkan berkenaan sunnah Nabi, iaitu mengangkat seseorang sebagai ketua rombongan jika jumlah rombongan 3 orang ataupun lebih. Kita tengok huraian tuan kitab. Perintah ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi daripada Nafi', daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza kana salasatun fi safar falyu'ammaru ahaduhum." Qala Nafi'un faqultu li Abi Salamata anta amiruna. Jika ada 3 orang yang melakukan suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang untuk menjadi pemimpin. Kata Nafi', maka aku ucapkan kepada Abu Salamah, engkaulah pemimpin kami. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi.
Perintah melantik ketua itu terjadi kerana mereka dalam perjalanan. Hadis ini juga menjelaskan sikap para salaf yang mengutamakan sunnah dan kepatuhan mereka terhadapnya. Hadis ini turut disebut oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dalam masalah kuantum safar pada bab satu kaum hendaklah dipimpin oleh seorang pimpinan jika melakukan perjalanan. Hadis yang sama juga disebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dikuatkan daripada Omar melalui riwayat Hakim dan disahkan oleh Dhahabi, riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Menurut Ibnu Muflih, kedua hadis Abu Sa'id dan hadis Abu Hurairah disanadkan jayyid ataupun baik. Menurut Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, mereka diperintahkan supaya bersatu, pendapatnya tidak berpecah belah, kerana perbezaan dan perselisihan pendapat hanya akan menyusahkan mereka sendiri. Muka surat sebelah 124 ada catatan. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad nombor 6647 dengan redaksi wala yahillu li thalathata nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahaduhum. Tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada dalam satu tempat kecuali salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Redaksi tidak halal tidak diriwayatkan kecuali oleh Ibnu Lahiyah. Kita tengok kesimpulan dia kata, penting saya katakan di sini, surat sebelah, dalil yang paling kuat adalah yang menyatakan wajib. Ini kerana asal sebuah perintah adalah wajib, sebagaimana telah disetujui dalam ilmu usul fiqh. Jadi saya percaya sunnah ini memang orang dah tak buat lah. Apabila berjalan 3 orang ataupun lebih, payah nak lantik seorang jadi kepala sebab terlampau banyak kepala. Suami sebagai yang bawa kereta, sepatut dia lah ketua. Tak, yang nunjuk kanan kiri kanan isteri dia. Tak betul. Sebagaimana orang perempuan tak suka suami ganggu ketika dia masak. Suruh itulah, suruh ini, tambah itu. Aku masak salah nak tunjuk pula. Sama juga agaknya lah ya. Suami pun tak suka juga. Kenapa ikut sini? Kenapa? Duduklah, nama pun ketua. Tapi tak semua ketua tu betul. Kadang tu, patut jalan tu tak jam, dia sangka ni macam-macam lah. Cuma, bila memasuki bab musafir ini, mari kita lihat pada kesempatan hari ini. Musafir ni daripada safar. Secara bahasanya safar ini, kita menempuh suatu perjalanan. Itu makna safar. Dalam istilah syariat, safar ini hanya digelarkan safar kalau kita keluar meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh suatu perjalanan menuju ke suatu tempat yang di luar uruf keseharian kita. Itu musafir. Mana kalau tuan-tuan kerja pekan duduk Kuantan, hari-hari berulang. Itu bukan di luar daripada rutin seharian. Tapi kalau dari Kuantan pergi ke Kuala Lumpur, dan itu seminggu sekali saja, ataupun sebulan sekali begitulah, di luar rutin harian. Kalau setakat dari Jaya Gading Seri Damai ke Bandar Kuantan, regular basis ingat seminggu 2-3 kali. Jadi itu dikira rutin perjalanan. Itu bukan musafir lagi. Tapi kalau di luar uruf keseharian, itu adalah musafir. Ini kebanyakan istilah yang dipegang oleh para ulama. Kita boleh rujuk dalam kitab Lisanul Arab, kitab Al-Mughni oleh Ibn Qudamah, kita boleh lihat Syarah Al-Mumti' oleh Ibn Utsaimin, Majmu' An-Nawawi dan banyak lagi. Disebabkan musafir ini dia adalah satu ibadah, maka ada adab dan juga etika yang disunnahkan bagi orang yang nak keluar bermusafir. Apakah contoh? Ni minggu depan dah start cuti sekolah. Ingat hari Jumaat ni dah ramai orang nak pergi ambil anak asrama dan berbagai lagi. Pertama, kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, nombor 1, mestilah berdoa mohon petunjuk daripada Allah. Iaitu kata para ulama, sangat dianjurkan untuk seorang itu sebelum nak bermusafir melaksanakan istikharah dengan melakukan solat sunat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kekuatan daripada Allah. Sebagaimana
Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dulu Nabi mengajar kami istikharah ini dalam memutuskan segenap urusan kami. Bukan sekadar istikharah ketika nak memilih antara wanita A, wanita B nak jadi isteri. Bukan sekadar istikharah nak ambil kerja ni ke, nak terima pertawaran daripada pekerjaan ni ke, tak. Nak bermusafir pun kami diajar istikharah. Dan kami dulu diajar istikharah sama macam Nabi ajar kami surah-surah dalam Quran. Itu yang disebut oleh Jabir bin Abdullah. Sebab itu Nabi pesan pada sahabat, kalau kamu nak melakukan suatu urusan yang berat, yang merunsingkan kamu, yang besar sangat, kamu kena fikir. Buat sembahyang sunat 2 rakaat yang bukan fardu. Macam contoh, kita katalah hujung minggu ni, hari Sabtu, ada kenduri saudara kita di Bangi ke, di Rawang ke mana, Sungai Buloh. Kita tengok berita orang pun cerita Kuala Lumpur sekarang jamnya tahap puaka. Oh, luar biasa sekali. Tak macam dulu ramai orang jadi semua nak keluar ke bandar agaknya. Jadi kita nak pergi ke dok ni, kereta ni tak berapa nak sihat ni kalau lama di Gambang, lama di Bukit Tinggi apa semua ni. Kita pun takut. Maka kerunsingan itu perlu diselesaikan dengan istikharah. Sehingga Nabi mengajar, kalau awak rasa nak buat sesuatu, rasa mikir, nak pergi ke dok, buat ke dok, berbaloi ke dok, semayanglah sunat 2 rakaat, kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta alamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pilihan yang tepat daripadamu dengan ilmumu. Oh, itu kan halus bahasanya. Berikan aku pilihan yang tepat dengan ilmumu. Bukan dengan ilmu aku. Bukan dengan ilmu Google Map. Bukan dengan ilmu Haji Wazi. Waze. Orang pergi Kuala Lumpur buka Waze. Merah tak payah pergilah dia kata. Itu ilmu Waze. Ini ilmumu. Dan aku mohon kekuatan daripadamu untuk memutuskan urusan ini dan bagaimana untuk aku mengatasinya. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui dan aku tidak tahu apa-apa. Dan engkau, ini kelebihan, wa anta alamul ghuyub. Wahai Tuhan, engkau tahu benda yang aku tak nampak. Itu maha. Memang dia gantung hidup dengan Allah. Allahumma in kuntu ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, bila pada pengetahuanmu bahawa urusan ini lebih baik bagiku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akhiratku, maka faqdurhu li, takdirkanlah ia berlaku pada aku. Kalau benda tu baik untuk aku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Dan kalau benda yang aku nak buat ni tak bagus untuk aku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, waqdur lil khaira haitsu kana summa ardini, maka ya Allah, jauhkanlah aku daripada urusan tersebut, jauhkanlah aku daripadanya, takdirkanlah untuk aku kebaikan di mana saja kebaikan itu berada, dan jadikanlah aku, kalau aku degil nak buat juga, aku redalah dengan keputusan itu. Hadis ini tuan-tuan, kata Jabir dan perawi yang lain, ini hadis ini adalah suatu petunjuk bahawa istikharah ni benda yang sangat besar. Sebab itu ulama meletakkan sebelum seorang yang musafir, hendaklah istikharah. Kerana kita tak tahu perjalanan kita jadi apa. Hatta nak pergi umrah sekalipun, istikharah dulu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau ikut adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, hendaklah memilih waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan safar. Bilakah waktu-waktunya? Ada hadis yang pelbagai. Pertama, pagi-pagi. Hadis daripada Sakhar bin Wada'a al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Dia pernah dengar Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaishan ba'athahu min awwalin nahar.
Kata sahabat, Nabi pernah berdoa, Ya Allah berkatkanlah umatku pada pagi harinya. Dan kata sahabat, Nabi kalau nak hantar pasukan perang atau nak hantar pasukan untuk buat operasi ketenteraan, maka baginda mesti akan hantar pasukan itu bergerak waktu pagi. Wa kana Sakhrun rajulan tajiran wa kana yab'athu tijaratuhu min awwalin nahari fa asra wa kasura maluhu. Dan kata para sahabat yang bawa hadis ni namanya Sakhrun. Sakhar ini dia bawa hadis ini. Dia ni orang meniaga. Dia seorang pedagang. Rajulan tajiran. Dia orang meniaga. Dan kata para sahabat, dia sendiri sangat beramal dengan hadis ini. Dia sentiasa mulakan bisnesnya pada waktu pagi. Buka kedai pagi, jumpa berbekal pagi. Semua urusannya pada waktu pagi. Fa'asra wa kasra maluhu. Dan terbukti beliau adalah antara sahabat yang kaya dan hartanya melimpah ruah. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Maka riwayat ini kata ulama memberi galakan sunnah untuk kita memulakan perjalanan pada awal pagi. Itu pertama. Waktu yang kedua pula digalakkan untuk kita melakukan perjalanan adalah tengah malam. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, alaikum biddul jati fa innal arda tutwa bil laili. Nabi menyebut tetaplah kamu melakukan perjalanan pada tengah malam kerana bumi itu dilipat ketika waktu tengah malamnya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dilipat ini kata para ulama maknanya jalan tu jadi rasa dekat sebab kenderaan tak banyak. Kalau kita gerak pukul 12 tengah malam misalnya, nak pergi ke Kuala Lumpur, jalan clear. Jangankan highway, daripada bandar ikut gambar, ikut apa sebut tak ada dah. Bukit Rangin clear dah kalau 12 malam. Cuba try aku 5.30 petang kan nak tahu langit tinggi rendah. Daripada 2 lane jadi 6 lane. Habis celah, asal ada jalan je orang duduk lah atas tu. Tapi tengah malam dah tak ada. Jadi perjalanan tu rasa dekat. Dia rasa dekat. Ni kononnya orang kata ada ilmu lipat bumi. Tak ada lipat bumi. Ni hadis Abu Daud. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi galakkan bermusafirlah pada hari Khamis. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruj yaumal khamis. Nabi pergi perang Tabuk pada hari Khamis. Dan kami dapati Nabi sangat suka musafir pada hari Khamis. Hadis Bukhari. Dia kalau nak ke Kuala Lumpur ke, nak ke mana ke Kuala Terengganu ke, geraklah hari Khamis. Dapat pahala sunnah Nabi SAW. Itu yang kedua, pemilihan masa. Yang ketiga, berdasarkan sunnah Nabi, disunatkan kita melakukan safar dengan berteman ataupun secara berkumpulan. Hadis daripada Ibnu Umar, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lam, ma sara raqibun bilailin wahdahu." Seandainya seorang itu diberi ilmu nampak apa yang berlaku di waktu malam ketika dia berjalan sendirian, nescaya takkan ada seorang pun yang akan berani berjalan di malam hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada jenis orang, dia berjalan, dia tak suka ramai-ramai. Dia hamun. Payah, dia kata. Ini jenis mentingkan diri lah agaknya. Aku serabut dia pergi ramai-ramai ni. Nak nunggu dia bersiap breakfast hotel Karam pukul 10 lah baru makan. Dia kata biar berjalan seorang. Ini prinsip yang tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi mengajar mesti secara berkumpulan. Apatah lagi kita berjalan bersendirian ini bahayanya banyak. Contoh tuan-tuan daripada Kuantan ke Cameron Highland. Ikut jalan Sungai Koyai. Naik motor seorang-seorang. Kalau jatuh bawah gaung tu siapa tahu? Ngalain telefon tak ada, benda tak ada. Jatuh seorang situ, tak ada orang tahu. Kalau beramai-ramai, insya-Allah adalah mudah dapatkan bantuan. Nabi menghalang seorang itu berjalan sendirian sebab
nak mengelakkan daripada bahaya dalam perjalanan. Itu matlamat utama dia. Kalau beramai itu insya-Allah bolehlah selamat sikit. Ada orang yang pandai membaiki kereta dan macam-macam. Tapi sekali lagi ramai je orang pesen tak nak berjalan beramai. Tapi bagi saya lah orang nak berjalan seorang ni dia ada rahsia sebenarnya. Kalau dia tak ada rahsia, tak ada sebab dia nak jalan seorang. Dia tak nak orang tahu benda-benda dia buat lah agaknya lah. Sebab pergi berdua ni tak simpan rahsia, berdoa je. Masa dia baik dengan kita, dia tak ceritalah ke orang. Esok kita dah bergaduh dengan dia, habis dia cerita. Aku berjalan dengan dia, berdoa je. Pergi dandut je setiap malam. Bocor pula dah rahsia, dia pergi dandut. Jadi ramai orang ambil keputusan, malas berjalan ramai. Ada satu riwayat daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayah dia, daripada datuk dia, Ar-rakibu syaitanun wa rakibani syaitanani wa salasatu rakbun. Nabi pernah sebut, siapa yang berjalan seorang, itu setan. Siapa berjalan berdua, itu pun setan. Siapa jalan bertiga, itulah perjalanan yang sebenar. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Jadi, janganlah jalan seorang atau berdua, jalanlah bertiga. Cuma, jangan mengajak orang yang menemani perjalanan kita itu orang yang sebarangan. Pilihlah teman perjalanan kita orang-orang yang soleh, yang boleh membantu menyelesaikan masalah agama kita. Contoh bermusafir, kita ni guna gaya, jamak kedok ni. Boleh kosong, kena ada orang yang reti supaya boleh membimbing kita. Ni kita ni dah boleh musafir, dah dia kira boleh jamak, ada benda boleh kita rujuk. Ataupun orang yang boleh menegur kita bila kita buat salah. Contoh duduk sampai maghrib ujung sangat, dia tegur, kita ni dah 2 hari dah maghrib pukul 8 dah tak betul. Mana dia menegur. Kita perlu orang macam ni. Orang yang boleh membantu ketika kita memerlukan bantuan. Duit hilang, curi dia orang, dia boleh bantu. Dan boleh mengajar kalau kita tak tahu benda-benda tertentu. Maklum sajalah pergi luar negara. Zaman-zaman kena pakai mas sejahtera negara orang ni, manalah kita reti tawakalna, i'tamarna, bro help, bro help, macam-macam. Mas sejahtera bolehlah kita pergi tempat orang, macam-macam apps yang negara masing-masing. Kita bukan faham sangat. Tapi sebab ada orang pandai, ni tekan enter, klik. Tekan yes, setuju je lah. Kabur no, demam, no. Jawab je lah. Pernah pergi Afrika dalam masa 2 minggu? No. Dia mengajar kita, tak tahu benda. Pom, mengajar kita. Dan ada juga, saya pernah jumpa orang, dia ni, orang marah kalau bawa berjalan dia ni tak pandai ambil gambar. Ada ke orang marah? Dia contoh gini, tuan-tuan puan-puan pandai ambil gambar. Kita pergi tempat orang nak bergambar. Kita ambil gambar dia bapak lawanya. Kaki nampak panjang pun semua, nampak. Kita pandai adalah belajar sikit-sikit terbalikkan kamera daripada bawah. Time dia ngambil gambar kita jadi pandok. Ya nampak gemuk, nampak tak ada leher. Nak marah karang. Dia ni, time aku ambil, bapak lawanya aku ambil. Nak marah karang. Bodoh. Jadi carilah juga, ini tambahan bonus sajalah. Carilah juga member yang pandai ambil gambar. Kalau tak sakit hati. Gambar dia, semua lawa kita ambil. Dan gambar kita, la ilaha illallah. Carilah orang yang pandai ambil gambar. Saya selaku penceramah kecil-kecilan ni, bila berceramah ke sana kemari, jumpa dengan macam-macam pesen orang ajak bergambar ni. Suka kadang-kadang. Ustaz, main ambil gambar, ambil berkat. Lantaklah awak ambil gambar, ambil berkat ke. Selfie sekali Ustaz, okay, beres. Dia pun tekan. Bokok-bokok timer dia 20 second. Nak senyum lah jadi malas. Lamanya lah. Dia tak reti. Bukan semua orang reti. Rupanya. Jadi kena pilih juga. Ada orang ambil gambar ramai-ramai. Okay. Ready? Okay. Masuk sikit. Okay. Standby. Lama tak tekan-tekan. Apa? Rupa mesej masuk. Dia baca dulu mesej. Bila nak selesai begini. Jadi tak semua orang reti. Bukan kita hina dia tu tak pandai tu satu kekurangan. Tak. Nak ngatanya benda tu tak semua orang pandai. Jadi carilah orang yang pandai.
Itu yang ketiga. Yang keempat ini yang sesuai tajuk perbincangan kita. Kata ulama, disunahkan mengangkat ketua rombongan ketika bermusafir. Ini sunnah yang tak ramai ada orang buat. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah dalam hadis yang lain, "Idza kharajat salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau mu keluar pergi musafir, lantik seorang ketua dari kalangan kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ketua ni juga kata para ulama ketika mensyarahkan hadis ini dalam pelbagai kitab, hendaklah cari seorang ketua yang mempunyai akhlak paling baik, paling jurus sekali. Carilah juga orang yang paling boleh didekati dan boleh mendekati orang-orang yang dia pimpin. Contoh kita naik bas satu rombongan Makcik Kia orang panggil, mesti ada ketua seorang. Tapi ketua tu janganlah terlampau selebriti sangat, susah nak bercakap, susah nak apa, susah juga. Cari yang boleh berurusan, kita beritahu masalah, pasport lah, alhamdulillah, boleh cari. Dan taklah orang yang paling dapat mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan kepentingan diri dia sendiri. Orang yang boleh mencari kesepakatan ketika dalam perjalanan. Dia memang susah. Bagi tuan-tuan puan-puan yang biasa buat rombongan ni nak kena banyak sabar. Macam kita lah pergi umrah ikut package. Kadang rasa nak terajang, rasa 2-3 jemaah. Dia masa lah, kita masa. Contoh, okey, kita ziarah luar di Madinah. Contoh kan. Okey, mula kita singgah Masjid Quba misalnya. Okey, kita putarlah Masjid Quba ni, masjid gini-gini, masuk dapat semayang 2 rakaat. Maka siapa daripada Madinah pergi ke Quba berwuduk, semayang sunat 2 rakaat, dapat pahala 1 umrah. Silalah tuan-tuan semayang 2 rakaat, tapi jangan lama-lama sebab lepas ni kita nak ke Kiblatain pula. Saya bagi masa 20 minit misalnya. Nunggu ke dia sejam. Terhegeh-hegeh nak ambil air semayang, baru terhegeh-hegeh nak ambil gambar lagi. La ilaha illallah. Payah. Jalan beramai ni susah. Susah. Di situ memerlukan ketua yang tegas. Okey, saya bagi 20 minit je. Siapa lambat saya tinggal. Malang kan saya datang balik ambil lepas maghrib contoh. Apa dia takut sikit. Atau bawa ibu-ibu pergi ke Jakarta, hantar ke Tanah Abang. Bagi sejam, suruh membeli belah. Dia beli tak belah-belah. Dia duduklah situ 3 jam. Bayangkanlah. Bukan senang. Nak mencari ketua yang didengari cakap dia tu susah. Susah. Sebab itu kita hormatlah bagi orang yang kerja tour guide, orang yang kerja ketua rombongan, kita respect. Betul. Susah. Sebab itu kalau kita tengok rakan-rakan kita jemaah tabligh, dia orang kalau berjalan mesti ada ketua. Dan dia orang sangat taat kepada ketua dia tu. Adalah istilah karkun, kamirsab, begitulah. Dia sangat taat. Ketua dia cakap A lah. Maka disebab itulah jarang sangat kita tengok jemaah tabligh berpecah akibat pertelingkahan dalam jemaah. Tak ada. Kita tak pernah dengar orang tabligh keluar 40 hari, 10 orang, balik tinggal 3 orang. Dia tak berpecah. Maknanya ketua itu dia dengar betul cakap. Okey, hari ni pukul 10 kita gerak balik. Beres boh. Pukul 10 dah siap. Jadi menyebabkan perjalanan tu mudah kerana lantik satu ketua yang betul-betul bagus. Kalau orang travel sekarang, dia panggil travel buddy. Travel buddy ni orang yang meneman kita dalam perjalanan. Dia tidak jadi ketua sangat, tapi dia adalah significant other. Ataupun kita punya your other half. Separuh kita pada dia, separuh dia pada kita. Oh, ini buddy dia panggil. Tapi buddy ni dia tidak sehebat melantik ketua. Sebab ketua ni dia kata putus. Kalau kita dapat buddy yang jenis, buddy ni bahasa Inggeris, bukan buddy mayat tu, buddy. Buddy travel orang panggil. Travel buddy, kawan perjalanan. Macam Mak Saleh kan dia ada buddy dia. Dia kayu basikal tu duduk jalan sekali. Itu buddy travel dia. Macam yang Nabi ajar, lantik ketua. Ketua ni dia kata putus. Sebab manusia dia ada perangai. Dia ada dia punya
true colours dia. Dia ada panas baran, tak sabar, tak boleh nak tolak ansur, keras kepala, bossy. Bossy ni dia perangai bos tu masih ada. Mungkin dulu dia pencen pangkat tinggi agak, bila dah pencen nak mengembara, tapi awak bawa perangai bos awak tu. Beg dia pun disuruh kita ngangkat. Tak ada pasal kau ingatkan kerja lagi. Dia ada bossy, ngarah-ngarah. Padahal sama je kita keluar duit belanja, tapi dia jenis merentoh. Tu lah ambil pinggan sikit. Sedap ingat aku ingat aku bini kau. Ambil pinggan lah, lauk tu ambil sikit. Dia orang ngarah ni pening lah kita. Ataupun dia jenis degil, susah bangun pagi, atau kedekut, time makan, tak ada lalu ngajak, pening lah. Pemalas. Benda-benda ini akan menyebabkan pergeseran dengan kita punya travel buddy kita. Kalau tak dapat dikawal, lambat laun, kembara kita itu asalnya berjemaah, dia berubah jadi kembara solo. Sebab itu orang Malaysia jarang dapat kembara ramai-ramai keluar negara. Mak Saleh, dia boleh buat kembara ke mana-mana. Naik basikal, naik motor, macam-macam. Orang Malaysia, dia boleh kembara solo. Banyaklah berita tuan-tuan tengok. Semua kembara solo, bermotosikal daripada benua ni ke benua ni. Kenapa kita tak boleh beramai? Perangai macam-macam. Sebab itu bukan senang nak cari travel buddy. Ataupun orang yang sekepala nak travel dengan kita. Maka solusi bagusnya adalah lantiklah ketua. Dan kita mesti sepakat dia ketua kita. Apa kata putus, kita ikut sajalah cara dia. Cuma kalau orang tua-tua dulu tuan-tuan, dia kalau nak lantik ketua dalam perjalanan, dia pilih ketua yang pertama pandai ilmu survival kita panggil. Ilmu survival ni ilmu bagaimana nak berdikari ketika dalam susah. Mungkin zaman dulu orang tua-tua kita masuk hutan agaknya ya. Jadi dia cari orang yang jadi kepala perjalanan tu orang yang boleh faham ilmu hutan. Dia tahu mana nak cari air dalam batang pokok, dia tahu. Dia tahu mana nak cari arah utara, timur, selatan, barat. Dia tahu jejak, dia tengok ni, ini ada rimau ni. Jangan lalu sini lah laluan. Kita cari orang begitu. Mungkin sekarang ni dah tak ada lah ilmu begitu. Tapi kita kena cari pula orang yang ada ilmu. Dia tahu kat mana ada speed track. Orang tu kena ada juga. Slow select. Kenapa? Kawan kena dah 3 kali tembok sini. Mana dia ada ilmu speed track. Kita perlu orang ilmu begitu. Dan yang kedua orang tua dulu, dia cari orang yang ada ilmu dari segi petua-petua melangkah ini. Ini anak-anak muda zaman TikTok ni, dia tak berapa percaya sangat ilmu-ilmu melangkah ini. Dia, ilmu melangkah ni tuan-tuan, dulu orang tua-tua kita, sebelum dia nak berangkat, dia ada kira-kira. Walaupun benda tu tak masuk akal kita sekarang, tetapi benda ni dah terbukti. Orang amalkan zaman pendekar-pendekar, ni tak lama keluar filem Mak Kilau apa semua ni. Orang memang tahu ilmu nak melangkah ini. Dia ada satu istilah saya nak share. Dia panggil, ilmu petua dia panggil, tiba dulu sebelum berangkat. Tu ada satu petua orang tua-tua. Tiba dulu sebelum berangkat. Apa maknanya? Sebelum kita sampai ke destinasi, kita hendaklah sampai dulu ke destinasi itu. Dengan alam yang satu lagi. Bukan alam fizikal kita. Tuan-tuan perempuan pun boleh buat. Ni nak bermusafir sehari 2, nak ke Kuala Lumpur, nak ambil anak cucu asrama apa semua. Boleh buat. Ni cara orang tua-tua. Saya tak kata ni betul. Tapi seronok juga kalau dapat amal sekali-sekala. Dia jadi ilmu gerak kita. Dulu orang tua-tua buat begini. Ketika nak mulakan perjalanan, dia pejam mata dulu. Jangan lama ingat aku terlelap. Pejam mata. Dia duduk, pejam mata, bismillah molek-molek. Dia nazarkan dengan hakikat hati, pergi dan balik dengan jasad dan roh bersama-sama. Ini dengan latihan kita dapat makam ini. Macam contoh tuan-tuan nak ke Ampang.
Kuala Lumpur, Ampang. Sebelum gerak daripada rumah, tutup mata, bayangkan. Keluar daripada rumah, dengan kereta kita lah. Keluar, kata duduk Taman Tah, keluar traffic light Taman Tah, kona kanan, lalu semsah jalan ni, lalu bypass straight lagi, lalu Zesrul Zaman, Kem Batu 10, sampailah traffic light Gambang, masuk kanan, masuk highway, lalu kat tu, naik LPT. Bayangkan LPT. Lalu Petronas, lalu Lebai Maran, nampak exit Chenor, nampak RNR Temeloh, nampak exit Lancang, Lebai Lancang, Tor Gombok. Oh Allah, jam pulak dah. Banyak pulak kereta. Sampai Tor Gombok, masuk kiri, jalan sikit, Melawati, ni jam sikit, Ampang. Sampai tak? Dengan bayangan kita. Ini orang tua-tua punya cara ni. Jadi, kalau tuan-tuan dapat bayangkan benda itu, teruskanlah perjalanan. Tapi kalau bayang, tak sampai. Sampai gambarnya, tak nampak pula jalan. Itulah lain kali tidur lagi dalam kereta, dah tak tahu benda rupa jalan. Kata orang tua-tua lah, kalau tak dapat nak bayang sampai ke destinasi, tak payah pergilah. Tangguh dulu. Ni ada petua orang tua-tua dulu. Bahkan ada yang mengajarkan, kalau masa kita pejam mata itu, mata kita kelabu. Mana apa visual dalam mata kita itu tak jelas. Keluar sempang Taman Tah tak berapa jelas. Kelabu-kelabu saja. Ataupun sampai lepas daripada Kem Batu 10, sebelum Jaya Gading apa semua, nampak jalan tu bersimpan siu. Padahal mana ada sempang pun situ. Nampak, ada atas bawah. Maka katanya lah, kemungkinan perjalanan kita akan berhadapan dengan cuaca buruk. Cuaca buruk. Boleh pergi kek cuaca buruk. Jadi, suruh anak pergi ke kedai, tukar wiper dulu, cek bunga tayar sebab takut hujan terlampau kuat sampai tak nampak jalan. Air pulak LPT naik, takutkan teranyuk. Ini cara orang tua-tua dulu. Kalau dalam nazar kita itu, tidak nampak pun lokasi yang kita nak pergi. Contoh nak pergi ke Ampang tadi memang tak nampak langsung Ampang. Ataupun dalam bahasa muda, tuan-tuan nak ke Mekah, tak nampak Kaabah. Maka ada yang nasihatkan, tak payah pergi lagi. Sebab mungkin tak sampai. Tak sampai atas beberapa sebab. Wallahu a'lam. Kematian tu sebab tak akhir ya. Sebab tak sampai tu mungkin kereta rosak dan macam-macam lagi. Ada juga mengatakan, kalau semua tak kelihatan, puan-puan, tuan-tuan pejam mata daripada Taman Tah sampai Cerah, sampai ke Ampang, tak nampak apa. Banyak-banyaklah bersedekah. Tak lama dah tu. Tak lama dah. Lepas tu nak pergi masjid sekalipun. Aku nak pergi masjid negeri ni. Sudah tak nampak dah masjid. Tapi kalau tak nampak masjid tak apa, pergi je lah. Kok mati, matilah perjalanan ke masjid. Itu Alhamdulillah, mati husnul khatimah namanya. Ada yang mengatakan, kalau kita nazar, bayangan itu, kenderaan kita tak kelihatan. Contoh kita pakai kereta. Tak kira lah kereta apa-apa, Mybi ke apa ke. Tutup mata tak nampak kereta kita. Sudahlah. Nampak kita je berjalan begitu. Atau nampak cermin depan saja. Kenapa kereta aku tak boleh bayang? Katanya kenderaan akan rosak. Kadang nak suka tapi tak tahulah, terai lah. Suka je mengamai-ngamai benda gini. Kalau ada bahagian kenderaan kita yang tidak kelihatan. Contoh kita bayangkan kenderaan. Tak nampak pula bonet dia. Tak nampak pula pintu belah kiri. Sudahlah. Ada bahagian kereta kita tu yang dikaburkan. Maka dikatakan kemungkinan kenderaan kita akan ditimpa bencana di tengah jalan. Na'udzubillah, mungkin ada kemalangan kecil begitulah. Dan dia yang kata, kalau rombongan yang kita nak bawa itu 4 orang. Kita dah bayangkan semua, tapi dalam nazar itu seorang ataupun 2 orang yang sepatutnya ikut tidak nampak. Tak boleh nak bayangkan dia dalam kenderaan kita.
maka tak payahlah bawa. Sebab mungkin ada musibah. Wallahualam. Ada juga mengatakan, ini agak teknikal sikit lah. Tapi ni bukan ajaran sesat. Ni kan ada kan dah keluar video sesat dah ustaz ni. Kau teruk dah cerita benda pelik-pelik. Tak ada dalil lalu. Ini kita cerita amalan orang tua-tua dulu. Amalan pendekar-pendekar dulu. Dia panggil gerak Adam, gerak Muhammad, gerak Allah. Oh ada sedap cerita ni. Kalau nak bergerak, kita berdebar sikit. Nak pergi debar sikit. Itu namanya gerak Adam. Kalau berdebar agak kuat, macam kita terkejut, itu gerak Muhammad. Kalau berdebar kencang, macam jantung nak jatuh, itu namanya gerak Allah. Nama dia. Kalau datang gerak Adam, kata orang tua-tua, boleh mulakan perjalanan. Kalau pun ada halangan, sikit saja. Kalau gerak Muhammad, masalah tu mungkin besar. Mungkin ada orang khianat, mungkin tersekat perjalanan, ada orang kelahi. Kalau zaman dulu orang bertikam dan macam-macam. Tapi kita selamat. Tapi kalau datang gerak Allah, batalkanlah saja perjalanan, dijangka ada musibah besar sedang menunggu. Kalau zaman dulu mungkin dia ni mati dibunuh orang atau dititah bunuh oleh raja dan macam-macam. Ini dipanggil ilmu orang tua-tua kita dulu lah. Jadi, dia orang kalau nak berjalan, dia akan cari orang yang pandai ilmu gerak ini dulu. Ataupun pandai ilmu kemahiran di hutan dan macam-macam. Ni bukan kata, kita kena cari. Tak, ni share apa amalan orang tua-tua. Yang penting, carilah seorang ketua di kalangan ahli rombongan kita, orang yang lebih cerdik daripada orang lain. Kalau kita lantik dia, kita lagi cerdik daripada dia, tak payahlah. Baik itu, saya tidak katakan suami wajib jadi ketua. Tak mesti juga. Sebab kadang-kadang dalam bab perjalanan ni, isteri lebih pandai mengatur. Contoh, kita sampai di Kuala Lumpur, tidur hotel mana, lepas breakfast nak ke mana, kita bawa ke mana. Kadang isteri lebih pandai mengatur. Mula kita pergi zoo, habis zoo jangan tengah hari ingat panas, kita gini ni, dia pandai atur. Mungkin suami ni dia bawa kereta je, dia ikut awak lah, mana-mana dia tak kisah je. Yang penting mesti ada ketua, dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka jadikanlah musafir kita ini sebagai musafir yang benar-benar dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Dengan kita mengamalkan apa yang Nabi SAW ajarkan, iaitu iza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Kalau kamu bertiga melakukan perjalanan safar, maka hendaklah melantik seorang ketua daripada kamu, salah seorang daripada kamu menjadi ketua. Dengan syarat, kata ulama, ketua itu adalah orang yang paling bagus akhlak, orang yang paling mudah didekati, orang yang mengutamakan kepentingan orang lain, orang yang sentiasa mencari kesepakatan dalam rombongan, dan orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih daripada ahli rombongan yang lain. Maka dengan kita dapat melakukan sunnah-sunnah ini, insya-Allah perjalanan kita akan jadi lebih seronok dan selamat sampai ke destinasi pergi dan juga balik. Untuk bab yang seterusnya ini, solat sunat di atas kenderaan meskipun tidak menghadap kiblat, yang ini ada beberapa hadis yang berbeza. Yang ini saya ingat kita akan bincangkan pada kesempatan akan datang. Iaitu kita kalau dalam kenderaan, boleh je semayang. Tapi benda ni kalau salah cakap, orang kata sesat ustaz. Mana pula semayang dalam kereta. Petronas ada, RNR ada, tak apa, sabar dulu. Ni kita cerita hadis-hadisnya dan syarahnya daripada para ulama. Sekadar itu, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka
Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu duhamu, kecantikannya adalah kecantikanmu, keindahan waktu duha ini adalah keindahanmu, kekuatannya juga kekuatanmu, kekuasaannya juga kekuasaanmu, pelindungannya juga adalah pelindunganmu. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai benar. Rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil. Dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Jangan jadikan kami terkeliru atas agama ini hingga kami sesat. Jadikanlah kepada kami orang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.